Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin? Ustazah kena tengok dulu banner kat bawah tu. Di Masjid Al-Muttaqin. Sihat semuanya pada pagi ini. Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya dan juga sudah bersedia untuk ikuti sambungan pengajian kita ya pada pagi ini. Okey, kita ada siapa dengan kita pada hari ini Ustaz Muslim? Ustaz Muslim dengar ke tidak saya cakap ni? Kita ada siapa dengan kita pagi ni? Kita ada Kak Zah kita, Masya Allah, Tabarakallah. Selamat pagi Ustazah. Ya, selamat pagi Kak Zah. Tadi saya nampak Liza masuk. Saya nampak Kak Siti Sujia pun ada dengan kita ya pada pagi ini. Masya Allah. Kak Yati Kadir pun ada juga tapi tak tahulah dia masih ada di sini ataupun tidak. Ya, okey. Hari ini ya Kak Farida juga ada di situ. Baik, terima kasih ya kepada semua yang mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Kak Aisyah juga ada, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah muslimah, pada pagi ini kita bertemu di pengajian kita yang terakhir untuk tahun ini. Belum habis lagi lah bincang tentang kitabnya. Kitabnya ni masih panjang lagi ya. Hadisnya pun belum habis lagi. Cuma kita pada pagi ini merupakan pengajian kita yang terakhir lah untuk tahun 2020. Kemudian kita akan bercuti untuk beberapa masa. Kemudian kita akan bertemulah di tahun yang baru. Jadi pada pagi ini walaupun saya lihat kehadirannya tidak berapa merangsangkan ya pada pagi ini. Okey, mungkin sebab dah akhir-akhir pun orang agak syahid akhir-akhirnya. Okey, tak apalah. Maka di sini kita akan sambunglah perbincangan kita pada minggu lepas yang menyentuh tentang sikap seorang Muslim terhadap pelaku maksiat. Dan jangan lupa muslimah kita masih lagi berada pada perbincangan hadis kita yang ke-36. Ya, hadis kita yang ke-36 bertajuk amal-amal kebaikan dan ganjarannya. Dan perbincangan kita pada pagi ini adalah perbincangan yang kita panggil sebagai bahagian kita yang keempat untuk hadis kita yang ke-36. Dan hadis ini ya berada di halaman 333 untuk mereka yang memiliki kitabnya. Okey, kita berada di halaman 333 kalau sesiapa yang ingin membaca hadisnya. Okey, hadisnya berbunyi begini. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hinggalah ke akhir. Jadi ada beberapa perkataan di situ kita telah bincangkan di bahagian yang pertama, bahagian kedua dan bahagian yang ketiga. Tak silap saya di bahagian yang pertama kita bincangkan man nafasa an mu'minin kurbatan. Ya, kita bincangkan tentang hadis itu. Kemudian kita juga ada bincangkan tentang wa may yassara ala mu'sirin di bahagian kita yang kedua. Perbincangan bahagian kedua. Perbincangan bahagian yang ketiga, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Yang mana akan kita bawa ya perbincangannya, sambungan perbincangannya pada pagi ini. Ini adalah kita sebut sebagai maksudlah daripada hadis. Ustazah pun tak nak baca lagi lah ya sebab kita dah berada di sesi yang ketiga untuk perbincangan hadis yang sama. Jadi bolehlah ya nanti muslimah sila rujuk di kitab masing-masing. Yang penting tadi Ustazah dah maklumkan kita berada di halaman 333 untuk hadis kita yang ke-36 ini. Tadi dah disebutkan, dah ditunjukkan hadisnya yang mana satu dan itu adalah terjemahannya. Baik, pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita pada minggu lepas.
minggu lepas kita bincangkan tentang situasi keadaannya seseorang yang mana berusaha untuk menutup aib, menutup kelemahan yang ada pada saudaranya. Saudara ni kita boleh kata teman-teman kita, adik-beradik kita, ahli keluarga kita, sesiapa sajalah yang kita kenali. Ya, seboleh mana kita seharusnya menutupi keaiban yang ada pada saudara kita. Kita juga telah bincangkan tentang hadis berkenaan yang mana Nabi larang kita mencari-cari keaiban orang lain. Orang tak tunjukkan aib dia, tapi kita sibuk korek rahsia dia untuk tahu keaiban dia. Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan dalam agama kita sebagaimana nas-nas yang telah kita bincangkan pada sesi yang lepas. Jadi, kita juga ada bincangkan tentang sikap ataupun keadaan seorang Muslim terhadap pelaku maksiat. Pada minggu lepas kita sebutkan bahawa ada dua situasi untuk kita sebagai seorang Muslim bila kita berhadapan dengan orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi pada minggu lepas kita dah bincangkan yang pertama, perbincangan itu berada di halaman 338 ya Muslimah, 338 untuk perbincangan sikap seseorang Muslim terhadap pelaku maksiat. Jadi kita ada dua situasi kan. Pertama yang dah kita bincangkan pada minggu lepas, orang yang tidak dikenal dan tidak diketahui melakukan maksiat. Untuk orang yang pertama tu kan, kita bincangkan bahawa kita seboleh mana perlu tutup keaiban dia. Sebab apa? Dia adalah orang yang bukan terkenal dengan kemaksiatan dan biasalah kita manusia ni kan ada buat silap, kadang-kadang kita tersalah cakap, tersilap tingkah, ya, ada benda-benda yang tersilap sebab kita pun samalah. Kadang-kadang ada benda yang kita tersilap. Jadi kita ni bila nampak orang yang jenis pertama ini, bila mereka ada melakukan kesilapan, tak usah kita ni nak menyebarkan silap yang sedikit itu. Maka terbaik tugas kita ialah tutup keaiban-keaiban yang ada pada diri dia. Jadi sebab itu kita bincangkan pada minggu lepas ialah saya nak bawa sedikit daripada poin kita yang pertama itu ialah kita bincang apa? Sikap seorang Muslim terhadap pelaku maksiat ini. Kita yang untuk jenis yang pertama kita perlu berusaha menutup aib pelaku maksiat. Ya, kita perlu berusaha menutup aib pelaku maksiat. Ini sebagaimana yang terdapat di muka surat 339. Di muka surat 339, di perenggan kita yang ketiga, jika saya boleh bacakan di situ yang bermula daripada perkataan seorang wazir, iaitu menteri. Seorang wazir iaitu menteri yang soleh, ataupun boleh kita sebut sebagai pemimpin yang soleh, pemimpin yang beriman. Ia berkata kepada seorang yang mengajak kepada perbuatan baik. Apa yang dia kata ataupun apa nasihat dia kepada orang ini? Berusahalah untuk menutup aib orang-orang yang melakukan maksiat. Ini untuk jenis yang pertama. Yang mana mereka ni bukan orang yang terkenal dengan kemaksiatan tetapi ada kadang-kala tersilap dan sebagainya. Jadi usahalah kita tutup keaiban itu seboleh mana jangan kita beritahu kepada orang lain. Jangan kita sibuk ceritakan kepada orang lain kerana itu tidak ada keperluannya. Tidak ada keperluannya untuk kita ceritakan kepada orang yang mungkin kita sedang duduk-duduk, teman-teman kita dan sebagainya. Okay, jadi sebab itu di sini disebutkan bahawa kerana apa nampak jelas kemaksiatan-kemaksiatan mereka adalah satu aib bagi kaum muslimin dan perkara yang paling baik adalah menutupi aib-aib orang itu tadi. Dan pada perenggan yang berikutnya ada disebutkan begini Muslimah. Orang seperti ini dia datang dan bertaubat serta menyesal. Orang yang berada pada jenis yang pertama, yang mereka ni bukan terkenal dengan ahli maksiat,
ya, yang memang tak buat maksiat tetapi ada kesilapan, ada kekurangan pada diri mereka, ada benda-benda yang tak dapat dielakkan berada pada diri mereka. Kebiasaannya orang-orang yang begini, mereka setelah mereka melakukan kemaksiatan ataupun dosa, mereka adalah di kalangan orang-orang yang bertaubat. Mereka tak biarkan diri mereka terus-terusan dalam kemaksiatan. Mereka akan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dijelaskan kepada kita, ya, orang seperti ini apabila dia datang dan bertaubat serta menyesal, lalu mengakui hukuman had, iaitu hukuman hudud, ya, dan tidak menjelaskannya, maka dia tidak diminta untuk menjelaskan, tetapi diminta untuk kembali dan menutupi aib dirinya. Jika orang yang begini, mungkin dia beritahu kepada kita dan sebagainya, dia beritahu kepada siapalah, dia kata, oh saya ada buat tapi saya dah bertaubat, saya dah buat dah benda-benda macam ini. Kita diam. Jangan kita tanya, kau buat apa? Tak payah tanya. Tak perlu kita nak korek apa dosa dia. Yang penting dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika sekiranya sebuah tempat itu, ya, adalah sebuah kerajaan yang mengamalkan hukum syariah Islam lah, hukum hudud itu kan, maksudnya orang yang berzina boleh dihukum rejam, di hudud dan disebat dan sebagainya. Untuk orang yang begini, ya, jika dia dah bertaubat, kemudian dia memang bukan terkenal lah dengan kemaksiatan dia. Kalau dia beritahu yang dia ada buat maksiat dan sebagainya, boleh suruh dia pulang. Tak perlu untuk dilaksanakan hukum hudud pada dia. Sebab itu ada dasarnya daripada hadis Nabi SAW. Yang mana di sini kita lihat, tetapi diminta untuk kembali dan menutupi aib diri dia. Kalau dia datang kepada kita, dia beritahu tentang dosa dia ke apa, dia dah bertaubat dan sebagainya, kita suruh dia pulang. Kita cakap dengan dia, dah sudah, jangan cerita apa-apa lagi. Yang penting sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu jaga aib dia baik-baik. Tak perlu dia ceritakan kepada orang lain aib itu. Dan kita pun tak perlu nak korek lah. Kan? Buat apa? Apa ni dosa awak buat? Sampai awak kata macam tu dekat saya. Tak perlu kita nak tanya. Seboleh mana janganlah, ya. Kita tanya tentang dosa dia. Yang penting dia sudah bertaubat kepada Allah. Dia jadi orang yang baik, bahkan orang yang lebih baik. Sudah. Kira settle lah situasi dia tu tadi. Ya, kemudian ini sebagaimana, ya, Nabi SAW memerintahkan Ma'iz dan juga wanita perempuan Al-Ghamidiyah. Tahu tak kisah Ma'iz? Pernah dengar kisah Ma'iz? Siapa tahu kisah Ma'iz? Apa kisah dia di sini? Ada di kalangan muslimah kita nak beritahu Ustazah apakah yang berlaku kepada Ma'iz? Ma'iz, ya, nama dia. Diberikan kepada kita dengan contoh tentang kisah Ma'iz dan juga kisah wanita Al-Ghamidiyah. Apa yang berlaku kepada Ma'iz sebelum kita masuk kepada kisah wanita Ghamidiyah? Siapa Ma'iz ini? Mungkin ada di kalangan muslimah kita, ya, yang boleh Masya Allah, tabarakallah. Terus dia kata apa? Saya tak tahu Ustazah. Jujur betul Kak Zah tu di situ. Masya Allah, tabarakallah. Sebentar, ya, bagi Ustazah minum air kejap. Kalau Kak Siti ada dengan kita, Kak Siti tahu tak Kak Siti? Kak Zah kata dia tak tahu tu. Ke semua tak tahu kat sini? Kak Som tahu tak Kak Som? Ke Cikgu Sarima? Oh, Cikgu Sarima Saimin. Saimin pula. Salah semua. Minta maaf. Marah Cikgu Sherry ni. Cikgu Sarima Saimin ada di sini dengan kita. Ke Cikgu Sarima tahu? Boleh jawab sini. Oh, Liza pun kata, saya pun tak tahu. Belum pernah dengar Ustazah. Seorang wanita yang telah melakukan zina dan berjumpa dengan Nabi SAW untuk menyatakan kesalahannya. Okey, tapi Ustazah tanya tentang Ma'iz. Ya, tentang Ma'iz. Itu nanti kita akan masuk lah, ya, Kak Aisyah. Saya tak salahkan lah jawapan daripada Kak Aisyah itu. Tetapi kisah Ma'iz ini, dia adalah, kita kata ada kaitannya
dengan kisah wanita tadi kan yang Kak Aisyah sebutkan, ada kaitannya dengan kisah Ma'iz. Ya, Ma'iz ini adalah seorang di kalangan sahabat Nabi SAW. Dia adalah di kalangan seorang lelaki yang mana dia datang bertemu Nabi SAW. Dia kata apa kepada Nabi? Ya Rasulullah, inni qad zalamtu nafsi. Kisah dia macam tu. Dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya. Nabi tak tanya. Bila dia kata kepada Nabi, saya telah menzalimi diri saya, Nabi tak tanya apa benda yang kau zalimi diri engkau tu. Tapi dia sendiri yang jelaskan kepada Nabi. Dia kata kepada Nabi apa? Dia kata gini, wa qad zanaitu. Aku sudah berzina. Dia beritahu gitu kepada Nabi. Wa inni uridu an tutahhirani. Dan saya hendak engkau membersihkan aku. Maksudnya dia hendak Nabi laksanakan hukum hudud pada dia. Iaitu hukum rejam pada dia. Kerana dia telah berzina. Nabi dengar. Nabi terus rejam dia ke? Tak, Muslimah. Nabi suruh dia pulang. Farad dahu. Nabi tolak dia. Maksudnya Nabi tolak ni ialah Nabi suruh dia pulang. Maknanya Nabi tak nak dengar apa-apa lagi dah. Sebab itu tadi, kan, dalam perenggan yang sebelum kita datangkan kisah Ma'iz ini, disebutkan kepada kita, bila ada orang datang, beritahu kepada kita bahawa dia ada buat satu dosa, terbaik ialah kita suruh dia kembali. Maksudnya suruh dia pulang. Maksud di sini, yang penting kita tahu dia menyesal. Dia dah menyesal dah. Dia dah bertaubat. Adakah kepentingannya untuk kita korek macam mana dia buat, macam mana itu, macam mana ini? Tak ada kepentingannya. Kalau tak ada kepentingannya, sudah. Stopkan sampai situ saja. Ini yang Nabi lakukan. Jadi pertama kali Ma'iz, dia datang jumpa Nabi. Ya, Nabi kata pulang. Nabi suruh dia pulang. Nabi tak nak dengar apa-apa lagi. Nabi tak tanya, ya berzina? Berzina dengan siapa? Nabi tak tanya gitu. Berzina dengan siapa? Berapa ramai? Dekat mana? Nabi tak ada tanya apa-apa pun. Tapi Nabi suruh dia pulang. Kali kedua, esoknya dia datang jumpa Nabi. Kan? Ma'iz ni datang jumpa dengan Nabi. Dia cakap perkara yang sama. Okay, dia cakap perkara yang sama, Nabi hairan dengan dia. Nabi suruh pulang, Nabi tanya di kalangan para sahabat ni, Nabi kata, Ma'iz ni, dia ni ada sakit ke? Nabi tanya gitu kepada para sahabat. Sebab pelik. Kita seharusnya kita ni bila Nabi dah suruh pulang tu sudahlah ya, jangan jumpa lagi, jangan cakap lagi. Kan? Maknanya Nabi dah selamatkan dia tu daripada hukuman rejam tu pada awalnya. Nabi tanya kepada para sahabat ni, Ma'iz ni memang ada sakit ke? Dia ada masalah akal ke apa ke? Jadi para sahabat kata apa? Tak, kita tak dapati dia di kalangan yang ada masalah daripada sudut mentalnya. Dia okey saja, wahai Rasulullah. Dia orang yang waras, tidak mengalami apa-apa masalah lah. Okey, Nabi diamlah. Nabi tak tanya apa-apa lagi. Itu keheranan Nabi. Esoknya Ma'iz datang lagi untuk kali yang ketiga. Dia cakap benda yang sama pada Nabi. Kan, ada cakap benda yang sama pada Nabi. Dia dah berzina, dia minta Nabi SAW rejam dia dan sebagainya. Nabi kata, pulang. Nabi suruh dia pulang. Tak nak dengar apa-apa lagi dah. Sekali lagi Nabi tanya dengan para sahabat yang ada di sekitar baginda. Betul ke Ma'iz ni tak sakit? Nabi ni, betul ke Ma'iz ni tak sakit? Dia memang betul ke? Cuba Nabi suruh para sahabat ni tanya di kalangan orang ramai. Betul ke Ma'iz ni dia okey ke apa? Kan ada masalah mental ke apa ke? Sebab kita dah bagi dia pulang, kita dah selamatkan dia, datang lagi dia ni. Kenapa orang ni kan? Seharusnya happy lah pulang. Alhamdulillah Nabi tak nak rejam aku dan sebagainya kan. Sepatutnya begitu keadaannya. Dan para sahabat kembali kepada Nabi, mereka kata kepada Nabi, tak, wahai Rasulullah, dia okey. Kita pun dah tanya dah. Dengan ahli keluarga orang ramai, dia okey lah Rasulullah, dia tak ada apa-apa. Masalahnya Ma'iz ni, dia datang untuk kali yang keempat. Dia datang untuk kali yang keempat, dan bila dia datang untuk kali yang keempat, Nabi tidak ada pilihan. Sebab apa? Perkara itu kan dah sampai kepada pihak yang berautoriti. Maksudnya dah sampai kepada pihak Nabi lah. Dah untuk kali yang keempat, orang pun dah dengar pasal benda tu kan. Nampak tak ya? Orang dah dengar, para sahabat pun, sekitar baginda pun dah tahu tentang kisah Ma'iz ni. Dah tidak ada peluang untuk diselamatkan.
Maka di situlah Nabi kata, rejam dia. Untuk kali yang keempat. Padahal kali yang pertama, kedua, ketiga tu dah tak perlu dah sebenarnya. Kan kalau dia tak datang lagi pada Nabi, hukuman tersebut tidak dijalankan kepada baginda. Cuma satu perkara yang penting di sini Muslimah, kita nak lihat pada peristiwa itu, Nabi tak korek pun kisah dia. Nabi tak tanya pun dengan siapa, buat dengan siapa, dekat mana, terjadi berapa kali dan sebagainya. Nabi tak tanya pun. Untuk memberikan kepada dia peluang bertaubat, tutup aib dia, tak perlu lagi nak beritahu. Masalahnya datang banyak kali ni pada Nabi. Setelah itu, kita dapati bahawa datanglah kisah wanita Al-Ghamidiyah. Datanglah kisah wanita Al-Ghamidiyah ini yang mana dia datang kepada Nabi, dia kata kepada Nabi, inni qad zanaitu fatahhirni, dengan dialog yang sama di hadapan Nabi. Sesungguhnya aku telah berzina, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina, maka aku minta supaya aku dibersihkan. Untuk wanita ini, dia datang kepada Nabi, Nabi pun suruh dia pulang. Nabi kata pulang. Pulanglah. Jangan cakap lagi, jangan cerita lagi, pulang. Tapi keadaannya sama sebagaimana Ma'iz itu tadi. Esoknya dia datang lagi jumpa Nabi dan dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, jangan engkau tolak aku sebagaimana engkau tolak Ma'iz. Aku sudah mengandung. Dia kata kepada Nabi, aku sudah mengandung hasil berzina itu. Ini dia beritahu pada Nabi. First kali bila dia datang pada Nabi, dia kata apa? Jangan tolak aku sebagaimana engkau tolak Ma'iz. Maknanya dia tak nak datang banyak kali pada Nabi. Kan sebagaimana Ma'iz. Maknanya itu kisah Ma'iz tu tersebar. Ya, kisah Ma'iz tu tersebar. Jadi dia kata kepada Nabi, jangan kau tolak aku sebagaimana engkau tolak Ma'iz. Sampai kepada keempat kali baru engkau laksanakan hukum rejam. Sekarang ni aku dah mengandung hasil aku berzina itu. Maka engkau bersihkanlah aku. Nabi dengar. Nabi kata kepada dia, pulanglah. Pulang. Tunggu sehingga engkau melahirkan bayimu. Lama tu nak tunggu. Betul tak? Berapa bulan? Nak tunggu wanita melahirkan berapa bulan? Lama. Maknanya macam ini Muslimah. Ya, ada di kalangan para ulama, mereka kata kalau wanita itu tak kembali pada Nabi pun, Nabi tak cari dia. Nabi tak cari dia. Nabi tak suruh para sahabat tanya mana wanita tu. Tapi yang kita lihat dalam kisah ini, selepas dia melahirkan, dia sendiri yang datang bawa baby tu di hadapan Nabi. Dia kata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku telah melahirkan bayi ini. Maka kau sucikan aku, kau bersihkan aku. Nabi lihat dia bersama dengan bayi dia. Nabi kata apa? Pulanglah. Balik. Susukan anak engkau. Nampak tak Nabi SAW? Maknanya di sini Nabi bagi lagi peluang tutup keaiban itu. Nabi tak nak sebenarnya nak lakukan ataupun nak laksanakan hukuman rejam kepada dia. Nabi suruh pulang, susukan anak itu. Tapi Masya Allah tabarakallah lah kita lihat ya. Wanita ini setelah dia menyusukan anak dia, ya, 2 tahun lah. Menyusukan bayi 2 tahun. Sebab apa? Dalam kisah itu, diceritakan wanita itu kembali. Setelah dia selesai menyusukan anaknya, dia bawa anak itu dengan mana anak itu dah mampu makan sendiri. Baby budak 2 tahun, bayangkan. Dah mampu, disebutkan pada tangan kanak-kanak itu ada makanan. Dia tengok mak dia. Kan? Dia datang kepada Nabi, dia bawa anak dia tu kan, yang dah boleh, yang dah ada makan. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, aku dah selesai menyusukan bayi ini. Rejamlah aku. Dia kata gitu. Bersihkan aku. Bila dah dalam keadaan demikian kan, tak ada pilihan dah pada Nabi. Tak ada pilihan.
perlu juga untuk direjam wanita tersebut. Lalu Nabi kata kepada salah seorang di kalangan sahabat, ambil anaknya. Dan dibuatkan lubang untuk ditanam separuh kan badan tu, untuk dia direjam hingga mati. Begitu keadaan dia. Dan direjam wanita tersebut. Dalam kisah ini diceritakan dalam riwayat Imam Muslim dan juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga, tak salah saya ada kisah ini dimuatkan dalam kitab kedua-duanya. Disebutkan bahawa ketika direjam wanita itu, darahnya terpercik, darahnya terpercik di wajah Khalid ibn Al-Walid. Khalid ibn Al-Walid maki wanita ini. Sehingga Nabi SAW kata apa? Mahlan ya Khalid. Nabi cakap kepada Khalid, Khalid, pelan-pelan. Jangan kau maki wanita ini. Khalid kata apa? Dia wanita penzina. Buat apa kita nak hormati wanita penzina? Nabi kata apa kepada dia? Laqad tabat. Wanita ini dia telah bertaubat kepada Allah. Kalau Nabi kata dalam riwayatnya, lau tabaha sahibu maksin la ghufira lahu. Kalau sekiranya yang mana taubat wanita ini, Nabi berikan satu analogi begini kepada Khalid. Wanita ini kalaulah orang yang berdosa, dosa yang besar macam mana sekalipun, bila mereka bertaubat sebagaimana taubat wanita ini, Allah akan ampunkan dosanya. Maknanya dah bersih dah wanita itu daripada dosa-dosanya. Ini pesan Nabi kepada Khalid. Dan pesan Nabi juga kepada kita ni muslimah. Orang yang berdosa, bila mereka bertaubat, kita tidak ada hak untuk cela, untuk maki mereka. Tak ada lagi kita ni nak boleh ungkit-ungkit lagi apa yang dia buat. Oh, kau tak ingat dulu kau berzina sampai melahirkan anak luar nikah. Mulut kena jaga muslimah. Mulut kena jaga kita ni. Nabi larang kita ungkit-ungkit kisah lama orang lain. Sebab itu keaiban dia yang perlu kita tutup. Orang dah bertaubat, kita terima dia seadanya sebagaimana yang sekarang ini dia bertaubat. Jangan kita sibuk-sibuk ingatkan lagi, buka buku lama, kan, tengok sana tengok sini, cari semua tu. Oh, dulu ni anak siapa, bapak dia siapa. Sibuk-sibuk kita ni, tak ada keperluan. Tiba-tiba ada anak siapa bapak dia ke apa kan, kita pun ungkit-ungkit cerita kepada, kau tahu tu budak tu, tak ada bapa. Kita cakap macam-macam kan kita ni. Jadi kita kena tutup aib orang lain. Nampak tak tadi? Walaupun dalam keadaan sudah direjam itu, dalam keadaan yang begitu, Nabi perintahkan kepada Khalid supaya apa? Jaga lidah ni. Sebab apa? Orang dah bertaubat. Tak layak kita ni untuk ungkit, untuk hina, apatah lagi mencaci maki orang yang sudah bertaubat. Sebab itu kita ni perlu berusaha untuk tutup aib orang yang telah bertaubat. Jangan kita ni, kalau orang tu memang tak terkenal, jenis yang pertama ni orang yang memang tak terkenal di kalangan pendosa, yang bukan ahli maksiat, yang dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudahlah kita ni. Tak ada keperluan, tidak ada kepentingan untuk kita buka, untuk kita ungkit, apatah lagi untuk kita menyebarkannya kepada halayak ramai. Okey muslimah, itu jenis yang pertama yang perlu kita pegang baik-baik. Jenis yang pertama itu orangnya ialah orang yang tidak terkenal dengan kemaksiatan, sebagaimana Nabi SAW juga begitu menunjukkan kepada kita bahawa orang yang begini perlu ditutup mereka ini agar tidak tersebar aibnya. Kalau mereka datang sekalipun, mereka confess dan sebagainya tentang dosa-dosa mereka, mereka dah bertaubat, sudahlah. Kalau kita lihat pada kisah Ma'iz dan juga kisah wanita Al-Ghamidiyah itu tadi, seboleh mana Nabi SAW tidak mahu melaksanakan hukuman kepada mereka. Seboleh mana Nabi tidak mahu. Sebab apa? Mereka dah bertaubat. Tak perlu kita ni nak beritahu kepada orang ramai apa yang dah kita buat. Dah bertaubat sudah. Tapi kerana dah banyak kali datang kepada Nabi,
Ya, dan orang ramai pun dah tahu ceritanya, dah tak boleh diselamatkan lagi. Tapi kalau boleh kita ni perlu selamatkanlah, berusaha keadaan itu. Jangan sampai ia tersebar ya kepada orang ramai. Baik Muslimah, kita pergi kepada jenis yang kedua. Tadi jenis yang pertama, kita wajib ya untuk tutup aib orang yang begini. Tapi bila kita masuk kepada jenis yang kedua, jenis yang kedua ni dia lain macam sikit. Lain macam sikit. Apa yang lain macamnya? Lain macamnya begini. Orang yang terkenal melakukan maksiat secara terang-terangan. Kalau kita lihat ya di halaman ataupun di muka surat kita yang 339, di bawah sekali tu kan ada jenis yang kedua, iaitu orang yang dikenal luas gemar melakukan maksiat di mana dia melakukannya secara terang-terangan dan tidak peduli dengan semua yang dia lakukan dan juga tidak peduli apa kata orang tentangnya. Biasa tak jumpa orang macam gini? Nak tengoklah komen di kalangan muslimah kita. Dia buat dosa secara terang-terangan. Kemudian dah buat dosa secara terang-terangan, dia tak peduli dah apa orang nak kata pasal dia. Dia dah tak kisah dah tak malu dah dengan orang lain. Dah tak kisah dah apa dah dengan siapa dia buat ke apa kan. Dia buat di mana ke apa, tak kisah dah. Biasa tak jumpa orang yang begini? Nak tengok jugalah komen. Ke ni luar biasa sedikit, tak pernah nampak? Pelik juga kalau ada orang kata tak pernah nampak. Ke tak pernah nampak orang begini? Tak pernah lah Ustazah. Pelik, memang pelik orang ni. Ya ke? Betul ke tak pernah nampak? Saya rasa macam ini adalah perkara yang berleluasa kalau tak pernah nampak di situ. Dia tak berani nak cakap. Tak beranilah Ustazah nak cakap kan. Nanti kan orang kata apa pula ya cakap pasal maksiat orang lain. Bukan ke tadi Ustazah kata kita ni kena tutup keaiban orang lain? Kak Zah jawab, pernah Ustazah. Pernah kita kan. Biasa benda ni ya. Biasa dia, betul tak? Biasa dah kita nampak benda ni ya. Dekat mana kita nampak? Kita nampak dekat IG kita nampak di Facebook kita kan. Orang-orang yang begini, yang memang tak tahu malu lah walaupun dia buat dosa dia. Walaupun dia buat dosa, tapi dia memang tak tahu malu. Itu ya. Jenis yang kedua tu begitu. Beza dengan jenis yang pertama tadi muslimah. Jenis yang pertama, dia bukan orang yang terkenal di kalangan pelaku maksiat. Tetapi, kalau kita lihat kepada jenis yang kedua ini, semua orang tahu apa yang dia buat. Kan? Semua orang tahu apa yang dia buat. Sebab apa? Dia pun dah tak peduli dah. Orang nak kata apa tentang dosa dan maksiat yang dia buat. Dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Orang dah tegur dah macam-macam dah. Kan? Mungkin ibunya pun dah cakap, ahli keluarga dah pesan, mungkin suami dah cakap, isteri pun dah cakap, mungkin hatta anak-anak pun dah beritahu. Namun memang tak load lah. Memang dia tak kisah pun. Kau nak cakap apa, cakap lah. Yang penting aku dengan dosa aku rasa okey dengan dosa aku. Itu hak aku. Suka hati aku nak buat apa. Ini jenis yang kedua. Memang tak kisah dah ni. Memang dah tak tahu malu dengan dosa dia. Buat dosa secara terang-terangan. Dia tunjukkan aib dia. Dia buat apa? Semua dia tunjukkan keaiban-keaiban yang dia buat. Dan memang kita kata, kita nampak lah ya, kalau kita buka je Facebook kita nampak dah aib dia. Kalau kita buka je IG kita nampak dah aib dia. Adakah itu kita dipanggil sebagai orang, kalau kita bercakap tentang dia tu, adakah kita dianggap sebagai orang yang membuka keaiban dia? Tak. Kalau kita cakap dengan kawan kita tunjukkan Facebook kan, kawan kita, kau tengok adik ni. Kawan kita, aku pun nampak juga. Kan? Itu kita bukan kata kita buka aib dia. Ya, sebab apa? Dia yang buka sendiri. Beza dengan yang pertama tadi. Sebab kalau yang pertama tadi kita cari, dia tak tunjuk. Dia tak buka, tapi kita yang cari aib dia. Namun untuk jenis yang kedua ni, dia sendiri dah buka dah muslimah. Secara terang-terangan dia tunjuk keaiban dia. Secara terang-terangan dia buat maksiat. Semua orang dia tunjukkan. Jadi kalau kita cakap tentang diri dia, tentang hal itu, untuk benda gini,
Di kalangan para ulama kata apa? Kita tak dosa. Sebab apa? Dia sendiri yang tunjukkan. Ya, kerana begini, kalau kita lihat kepada perbincangannya, dikatakan orang yang jenis kedua ini, dia buat dosa secara terang-terangan. Okey? Kesian dia. Jenis yang kedua ni kesian dia. Kesian dia betul. Kadang-kadang kita kesian dekat dia. Yes. Saya pun kadang-kadang untuk jenis kedua ni kita sendiri yang jadi macam kesian ya dia. Kenapa dia macam kenapa dia macam tak tahu malu kenapa dia gini Kita pula yang nak fikir pasal dia kan. Kita fikir macam kenapa kalau kawan kita ke apa kalau family members kita ke apa, kita kata kesian kita dah cakap kat dia pun masih tak fikir lagi, masih mak dia dah nasihatkan pun masih lagi tak nak berubah kan. Kita pula yang jadi macam kenapa dia buat gini kita pula yang jadi tak tahu. Berat dada ni kan, rasa sesak kita tengok dia. Akhirnya apa? Kalau saya lah Muslimah, kalau saya tak follow orang yang begini. Senang. Kalau saya unfriend orang-orang yang begini. Sebab saya tak sanggup untuk lihat apa yang diperlihatkan kepada saya. Sebab kadang-kadang negatif. Very negatif. Kita rasa tak sedap mata kita ni lihat dosa orang, lihat keaiban dia, ke apa kan. Yang dia sendiri tunjukkan. Bukan kita cari tau, dia sendiri tunjukkan. Jadi kita rasa macam, dah lah. Kalau aku rasa macam tak bagus lah. Nanti kan jadi perbualan, jadi perbincangan. So terbaik ialah unfriend sahaja. Kita pun tak nak lah daripada bercakap-cakap tentang orang begini. Yang mana kita rasa tak ada pun keperluan untuk kita cakap tentang dia. Tapi kadang-kadang tercakap. Sebab apa? Dia tunjukkan dosa dia. Jadi daripada kita nak tercakap tentang orang yang begini, lebih baik sudahlah. Kesian. Kita pun unfriend dia, kita pun unfollow daripada IG dia. Supaya kita pun tak lihat dosa dia, mata kita pun tak sakit, hati kita tak sakit kan, lidah kita pun tak cakap benda-benda yang menyakitkan. Sebab tu betul lah tadi tadi siapa kata? Kak Jamalia kata apa? Sian Betul, kesian orang macam ini. Kan? Baik. Jadi orang yang begini, sebenarnya, bila dia melakukan dosa secara terang-terangan, orang yang begini tidak disebutkan dalam kitab dalam kitab kita dia kata, orang seperti ini tidak memiliki hak untuk tidak digunjing orang. Maksud tidak digunjing ialah dia tidak memiliki hak untuk tidak diperkatakan. Kita boleh cakap tentang diri dia. Maksudnya ni kita cakap tentang diri dia untuk apa? Supaya ianya menjadi pengajaran kepada orang lain dan juga ianya menjadi hal yang perlu diadili. Mungkin dia buat perkara yang melanggar undang-undang yang dia tunjukkan secara terang-terangan. Jadi untuk hal yang begini, adakah kita kata kita kena tutup tahu aib dia, tak baik kita cakap pasal diri dia. Tetapi jika dia buat sesuatu yang memang maksiat, kita nak tutup aib apa lagi? Maknanya bila kita cakap itu ialah sebagai pengajaran ini dosa. Sebab begini Muslimah, kadang-kadang saya nak katalah hidup kita sekarang ini dosa dipertontonkan secara terang-terangan. Aib ditunjukkan secara berleluasa. Merata-rata. Kadang-kadang tak perlulah tengok di Facebook, di IG, buka TV je lah. Buka TV. Nampak dah keaiban, dosa dan maksiat dipertontonkan kepada kita. Dan kita perlu cakap. Perlu cakap kepada siapa? Anak-anak kita. Kalau kita nampak, hal-hal yang begini, kita kata kepada anak kita, ibu tak suka abang atau adik buat macam ini. Kita tunjuk. Ibu tak suka abang atau adik buat macam ini. Kita cakap kan tentang orang tu, adakah kita kata, ni aib ni tak payah. Anak kita, ibu tengok ni, ibu orang ni buat gini cool ibu cool. Budak tu kata, cool kan ibu, cool dia buat gini Kita pun cakap pada anak kita, ibu tak suka adik buat macam gini walaupun ia cool. Sebab apa? Ia dosa, dik. Dosa. Kan? Kita cakap, kita jelaskan. Adakah itu kita kata, tak boleh tahu ni kena tutup aib dia, jangan tengok apa. Kita tak cakap gitu pada anak kita Muslimah. Sebab apa? Orangnya jenis yang begini. Dia boleh berikan contoh yang tak baik kepada anak-anak kita pada generasi kita. Sebab itu, para ulama kata apa? Boleh untuk kita cakap tentang dia bagi menjelaskan dosa yang dia buat itu adalah tak seharusnya dijadikan contoh. Tak seharusnya dijadikan contoh, tak seharusnya diikuti.
Sebab apa dia tunjukkan mungkin kemungkinan besar kalau kita diamkan, kalau kita biarkan, orang ramai akan ikut sebagaimana yang dia buat. Sehingga semua orang merasakan apa yang dilakukan adalah perkara yang betul dan yang baik. Dan cool. Dan seharusnya dibuat sebagaimana dia. Jadi ini perkara yang begini berbeza. Kita tak kata hal itu kan kalau dia buat lalu kita nak cakapnya kita kena tutup aib dia, tak boleh cakap pasal dia. Ia terkeluar daripada jenis yang pertama tadi yang seharusnya kita tutup setutup-tutupnya. Beza, ya, situasi berbeza. Samalah contoh pada yang poin kita yang seterusnya kata begini. Tidak mengapa dicari kesalahannya agar dapat ditetapkan hukum padanya. Ini sama sebagaimana orang yang melakukan jenayah, kan? Kadang-kadang ada kita buat report kepada pihak polis. Kemudian pihak polis mereka buat investigation, kan, mereka investigate benda-benda yang begini. Adakah kita kata bila mereka investigate tu kita kata mereka mencari keaiban orang lain? Tidak. Sebab di situ ada keperluannya. Bila pihak berautoriti korek sana korek sini nak tahu apa kesalahannya, kita tak kata tak nak lah nanti polis cari keaiban dia, diorang investigate dia, aku dah buka aib dia. Tak, Muslimah. Itu kita tak kata sebagai perkara yang membuka keaiban, sebab itu adalah keperluan untuk menegakkan keadilan agar kalau dia menzalimi kita, contoh saya kata kalau ada orang dia buat jahat kepada kita, kemudian kita nak tutup kesalahan dia dengan kata saya nak tutup keaiban dia. Saya nak tutup keaiban dia lah sebab saya tak nak buka-buka aib orang. Padahal dia dah buat salah pada kita ni, Muslimah. Contoh saya kata ada orang pegang kita ke apa, contoh ada orang pegang kita ke apa, mencabuli dan sebagainya. Adakah nak tutup diam dia? Tak apa, tutup nanti aku buka aib dia. Tak boleh begitu. Tak boleh. Sebab dia tak termasuk pada kategori yang pertama. Ini masuk pada kategori yang kedua. Yang mana kita dibolehkan buka aib dia. Kita dibolehkan untuk buat report. Kita dibolehkan untuk investigate benda tu. Suruh orang buat apa-apa kan supaya benda tu tak berlaku kepada orang lain. Si pelaku maksiat ini, yang jenis kedua ini, dia mendapat pengajaran daripada dosa dan maksiatnya. Sebab kalau semua benda kita lihat pada perspektif yang pertama tadi, semua benda kena tutup aib sebab Nabi kata apa, siapa yang tutup aib orang lain nanti Allah Subhanahu Wa Taala tutup keaiban dunia dan akhirat. Kalau semua situations, kan, semua keadaan kita apply pada hadis itu, dia tak kena, Muslimah. Dia tak kena. Jadi sebab itu para ulama mereka buka perbincangan ini kepada dua jenis manusia tadi. Bila sampai kepada manusia jenis yang kedua ini, tidak ada hak untuk orang itu kita tutup keaiban diri dia. Sebab apa? Dia buat salah. Ya, dia buat dosa. Salah dan dosanya itu menyebabkan orang lain dizalimi, menyebabkan orang lain nak ikut apa yang dia buat, menyebabkan orang lain rasa susah lah, ya, rasa susah dengan apa yang dilakukan. Maka atas dasar itu, kita dibolehkan untuk buka keaiban orang yang begini. Namun, pada saluran yang betul. Pada tempat yang betul. Contoh, ya mungkin ada seorang suami yang kaki pukul, kaki minum, semua kaki lah. Ya, semua kaki lah dia ambil kan. Adakah kita dekat rumah ni nak duduk diam, tunggu doa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan suami saya bertaubat, jadi suami yang soleh. Dia tak jadi begitu, Muslimah. Kita perlu usaha. Ya, kita perlu usaha. Beritahu pada kaunselor, jumpa kaunselor. Beritahu, kita tak boleh kata saya tak nak buka aib suami saya. Bukan gitu keadaannya. Pada situasi yang begini, dibolehkan. Tak ada maknanya tak ada maknanya kata nak tutup aib suami dalam keadaan begitu. Pasal nak tunggu apa? Tunggu kita ni dah hilang tangan, hilang kaki baru nak buka aib suami tu, baru nak buat report dan sebagainya. Sebab itu kadang-kadang ya, saya nak beritahu ginilah, kita selalunya bawa kes-kes yang begini, contoh yang berlaku dalam rumah tangga kita ni, pada satu keadaan yang memang dah tak boleh buat apa-apa. Itu silap kita. Seharusnya daripada awal lagi ya, bila kita nampak ada something yang tak kena pada pasangan kita ni, ya, daripada sudut akhlaknya dan sebagainya, kita perlu usaha secepatnya.
Jangan sampai dah jadi bencana, musibah ke apa, baru kita menyesal. Kenapa daripada dulu aku tak bawa hal ni kepada mahkamah? Kenapa daripada dulu lagi aku tak report? Jangan sampai nanti anak kita dah mati. Faham tak maksud saya? Kadang-kadang ada orang ya, suaminya mungkinlah kaki botol, ya, minum arak dan sebagainya. Balik rumah suka pukul bantai. Tapi kita tak buat report. Kita tak buat apa-apa. Sebab apa? Kita takut. Satu apa kita pegang, kita tak nak buka aib suami kita. Tak apalah, masalah rumah tangga kita dengan suami kita susah senang bersama. Tak boleh. Jangan sampai nanti kalau suami kita balik rumah, dia pukul bantai kita sampai anak kita mati ke apa, baru kita nak menyesal. Kenapa daripada dulu aku tak buat report? Sebab daripada awal. Ya. Sebab tu juga para ulama, mereka ni taklah, kita ni tak ambil satu nas. Ya, tak ambil satu nas ni, satu dalil, kita pegang secara mutlak begitu muslimah. Bila kita kata jangan buka aib orang lain, tapi tak bererti ada untuk keadaan-keadaan begitu masih juga perlu ditutup. Sebab agama kita, ia tidak memberikan, ataupun agama kita ia tidak menzalimi penganutnya. Kena ingat gitu. Walaupun ada nas kata gini, tapi ada beberapa keadaan nas itu perlu dilihat pada keadaan yang betul. Contohnya hadis yang kita bincangkan pada pagi ini. Bila berlaku pada jenis yang kedua ini, orang yang buat maksiat secara terang-terangan, dia pukul ke apa, dia menzalimi, dia menganiaya, dia memudaratkan kita. Maka kita tak boleh duduk diam dengan alasan untuk tutup keaiban dia. Orang yang begini, sebab tu kata dia tidak ada hak untuk tidak diperkatakan. Maksudnya boleh kita cakap tentang diri dia, boleh kita buat report tentang dia, boleh kita buka aib dia. Supaya apa? Dapat pengajaran, supaya dapat diubah, supaya kemungkaran itu dapat diletakkan pada tempat yang betul, diletakkan pada keadaan-keadaan yang lebih baik. Begitu situasinya. Ya, begitu keadaan dan situasinya. Jadi, kita dalam hal yang begini, sebab itu kalau kita lihat pada perenggan yang berikutnya, dijelaskan kepada kita, orang seperti ini tidak apa-apa dicari pelanggarannya. Maksudnya orang yang begini tak ada apa-apa. Kalau kita nak cari lagi apa yang dia buat, ada tak kes lain yang dia buat, kan pernah tak orang lain mengalami masalah yang sama dengan orang ini, ataupun dengan dia seorang sahaja. Untuk yang begini tak masalah. Untuk kita korek dan kita cari lagi bukti-bukti supaya menguatkan lagi kes yang di-report kepada pihak authority itu tadi. Sehingga kan, dan sebab tu kan kita nampak kan bila satu kes tu dah diajukan kepada pihak yang berautoriti, terbukalah kes-kes yang sebelum ini tak pernah diketahui. Oh rupanya gini, oh rupanya gini, oh rupanya gini. Yang mana sebenarnya kita dapat tahu dah lama kerja tu dia buat. Tapi kenapa orang tak tahu? Sebab apa? Orang takut nak buka aib dia. Itu masalahnya lah. Orang takut nak buka aib dia. Jadi untuk orang yang begini, tak ada masalah. Ya, sekiranya kita nak carilah apa-apa yang dah dia lakukan yang melanggar undang-undang dan sebagainya agar hukum-hukum had ditegakkan kepadanya. Tapi kalau untuk konteks kita tak main hukum had lah, supaya hukum-hukum daripada sudut mungkin dia buat jenayah dan sebagainya kan, ia dapat ditegakkan. Ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, sebab kerana konteks kita tidak melaksanakan hukum had lah. Dan konteks kita ni, kita ada undang-undang dalam negara, mana-mana negara pun ada undang-undangnya supaya orang yang bersalah dapat ditegakkan hukum undang-undang ikut kepada konteks sesebuah negara itu. Jadi itu tujuannya. Untuk jenis yang kedua ni, kenapa kita dibenarkan untuk menceritakan, untuk membuka aib orang tersebut. Dan ini sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan kepada Unais, waghdu ya Unaisu alam ra'ati hadha fa in i'tarafat farjumha. Pergilah wahai Unais kepada isteri orang ini, lalu jika dia mengaku maka rejamlah dia. Kerana di situ ada satu kes yang mana berlaku pada zaman Nabi SAW. Seorang isteri dia berzina dengan pekerjanya dan Nabi SAW diajukan kes itu kepada baginda dan baginda minta Unais supaya cari maklumat tentang hal itu. Jika betul wanita tersebut dia memang melakukan, sebab bila kita
bila Nabi kata jika betul, di situ maksudnya ialah Nabi suruh Unais cari, periksa, investigate. Betul ke? So kalau kita nak investigate ni, kita kena korek lah. Kan kena korek rahsianya, kena korek keaiban dan sebagainya. Betul ke awak buat gini-gini? Nabi kata apa? Kalau betul dia buat, maka rejam wanita itu. Ini contoh ya daripada Nabi SAW untuk menunjukkan bahawa bila sesuatu perkara itu dilakukan secara terang-terangan, dibawa kepada pengadilan, kita boleh untuk cari apakah yang dia lakukan dan supaya dapat ditegakkan undang-undang yang betul kepada orang tu tadi, supaya ia juga menjadi pengajaran kepada orang lain agar orang lain tak berani-berani nak buat perkara yang sama. Ya, baik. Dan orang seperti ini tidak boleh diberikan pertolongan ya, dan apabila terkena hukuman, sekalipun belum sampai kepada pihak berautoriti, tetapi dia harus dibiarkan hingga hukum ditegakkan terhadapnya agar keburukannya terhenti dan agar orang yang semacam ini juga menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Maknanya kita tak boleh berikan pertolongan tu, adakah kita boleh lindungi orang yang melakukan jenayah? Itu maksudnya tak boleh. Sebab dia pelaku jenayah. Pelaku maksiat contohnya. Kan dia mencuri, kita nak lindungi dia? Tak boleh. Dalam kes yang begini tak boleh kita nak lindungi dia. Dengan dasar apa? Oh, saya nak tutup aib dia, kita kena lindungi dia. Kesian dia, macam ni kena lindungi orang yang begini. Tak, itu tak termasuk dalam hukum. Orang yang begini tak layak untuk diberikan perlindungan. Sebab apa? Dia buat jahat pada orang lain dan kita tak boleh lindungi dia kerana besar kemungkinan bila kita lindungi orang yang begini, ia tidak menjadi pengajaran pada diri dia. Dia kata apa? Aku buat jahat pun ada orang backup aku apa? Selalunya orang begini. Betul tak? Aku buat jahat ada orang backup aku apa? Ada orang pun nak lindungi aku apa? Tak kisahlah. Nanti buat lagi, nanti aku pergi kat dia lindungi aku lagi aja, begitu keadaannya. Sebab itu tidak dibenarkan untuk kita lindungi orang yang begini. Baik, di sini kita ada pendapat Imam Malik rahimahullah ya, yang mana dia kata siapa yang tidak dikenal suka menyakiti orang. Akan tetapi kadang terjadi kesalahan yang tidak sengaja. Maka tidak apa-apa memberikan pertolongan baginya selama perkaranya belum sampai kepada pihak berautoriti. Ini orang yang jenis pertama. Ya, orang yang jenis pertama. Sedangkan orang yang dikenal sering berbuat kejahatan, so itu Imam Malik masuk kepada jenis yang kedua. Ya, sedangkan orang yang dikenal sering berbuat kejahatan atau kerosakan, maka saya tidak suka ada orang yang memberi pertolongan baginya. Ini pendapat Imam Malik. Imam Malik kata apa? Saya tak suka. Kalau orang itu memang terkenal, dia buat dosa, dia buat kejahatan, tapi kita beri pertolongan kepada dia, kita nak lindungi dia, kita nak tutuplah apa-apa yang dia lakukan. Menurut kepada Imam Malik, dia tak suka dengan perbuatan yang mana kita bantu untuk lindungi orang yang begini, yang kita tak nak supaya, mungkin kita tak nak, aku tak nak lah viral tersebar dosa dan sebagainya, maka saya tidak suka ada orang yang memberikan pertolongan baginya, akan tetapi dia harus dibiarkan, maksudnya dia harus diberikan hukuman lah, ditegakkan terhadap diri dia. So begitulah ya keadaannya muslimah untuk orang yang jenis kedua. Jadi kita ni, kita kata walaupun lah kita sebut dia tu taklah buat dosa ataupun buat jenayah besar mana, apa kan ustazah kan sampai kita kena buat report polis dan sebagainya yang dia buat secara terang-terangan, tetapi muslimah sekurang-kurangnya kita tak redha dengan apa yang dia buat. Ya, dosa-dosa kita dah pernah bincangkan kan tentang kita menjadi orang yang bagaimana ni bila kita ni melihat kemungkaran. Nabi kata apa? Man ra'a minkum mungkaran, pada hadis yang keberapa? Nanti cek sendirilah ya. Hadis itu kita dah bincangkan. Bagaimana keadaan orang yang melihat seseorang dia melakukan kemungkaran secara terang-terangan dan orang itu dia pun tak kisah dengan dosa yang dia buat. Kita tak boleh redha dengan dosa-dosa yang dia buat secara terang-terangan itu. Sebab tu tadi saya kata, bila anak-anak kita ni kan, ataupun teman-teman kita di sekitar kita, mereka ni nampak ataupun mereka lihat dosa yang dilakukan secara terang-terangan itu, dan mereka rasa tak ada apa-apa, kita perlu ke hadapan untuk beritahu ini adalah dosa.
Bukan tujuan kita ni kata kalau kawan kita kau ni aibkan dia tak baik tau, dia buat dosa. Kita semua manusia kita semua ada dosa masing-masing. Cuma masalahnya betul, kita ada dosa masing-masing. Cuma masalahnya sekarang ini ialah orang itu dia buat dosa secara terang-terangan. Dan kita perlu beritahu ini adalah dosa, kita tak seharusnya bangga dengan dosa yang dia buat. Sebab kadang-kadang kita ni bangga dengan dosa-dosa yang dipamerkan secara terang-terangan, muslimah. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati dalam keadaan yang begitu. Kita suka kan kita nampak orang buat dosa ni, kita happy, kita tengok, kita jadikan ia satu bentuk hiburan. Dosa sekarang ini ia jadi satu bentuk hiburan. Yang kita tak sedar itu adalah dosa. Saya nak kata ginilah, kita ada orang dia happy bila dia prank orang lain, tapi itu tak dibenarkan dalam agama kita. Kita jadikan ia satu bentuk hiburan, kita ketawa dan sebagainya. Tengok benda tu. Kita happy tengok orang yang joget gelik-gelik kan dekat IG kita, TikTok ke apa. Kita happy tengok benda-benda maksiat yang begini. Sedangkan kita tak boleh lihat benda-benda yang begitu. Yang akhirnya nanti ia menjadi contoh yang tidak baik kepada generasi kita. Ya, tugas kita sekarang ini, bila dipamerkan kepada kita dengan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan, bukan untuk rasa gembira, senang, ya, melihat perkara-perkara itu. Walaupun kita kata itu aib dia, biarlah dia buat aib dia. Kita siapa nak tunjuk nak cakap tentang aib orang? Betul, kita siapa nak cakap tentang aib orang? Cuma masalahnya adakah aib orang yang ditunjukkan secara terang-terangan yang dirasa dia tak berdosa, yang dirasa dia tu happy dengan dosa dia dan dia pun tak peduli apa orang kata tentang dosa dia, menjadi benda yang membahayakan diri kita. Sehingga anak kita ke cucu kita pun tengok happy dengan benda itu. Jangan sesekali kita menjadi orang yang reda terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lihat. Ya, sekurang-kurangnya lah muslimah kita kata. Kalau kita tak mampu pun nak cakap, kan Nabi kata apa? Tolak ia dengan hati kita. Sekurang-kurangnya begitu. Selemah-lemah iman yang boleh kita lakukan. Okey muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya, ya, di atas kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan keberkatan masa dan juga keberkatan ilmu, ya, pada pagi ini, dan mudah-mudahan ia memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua yang mengikuti pengajiannya. Baik, ada apa-apa soalan sebelum saya berakhir pada pagi ini? Ada apa soalan yang mungkin saya boleh lihat di sini? Baik, unfriend dia dari kita buat dosa, asyik katakan tentang hal dia. Betul. Betul. Kak Syahilah, nama Kak Syahilah. Betul, baik kita unfriend dia dari kita berbuat dosa, asyik perkatakan tentang dia. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Saya tak ada soalan Ustazah. Saya tahu Ustaz Muslim memang tak ada soalan. Selalu dia tak ada soalan. Kategori 2, ini tiada hak untuk tidak bertindak. Tindakan seterusnya dilakukan, tiada hak untuk tidak bertindak. Tindakan seharusnya dilakukan mengikut cara yang betul untuk pelaku maksiat secara terang-terangan agar hukum dapat ditegakkan dan tidak dilindungi. Ya, betul. Ia mesti dilakukan secara betul. Okay, dilakukan secara betul. Maknanya kita salurkan pada tempat yang betul lah. Bukan kita ni buat ikut sesuka hati kita, ya. Untuk bila kita ni nak report dan sebagainya ataupun nak memperkatakan tentang hal itu. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, ya, dengan kelapangan masa untuk kita dapat mengikuti pengajian-pengajian ilmu di mana-mana sajalah. Tak semestinya di Masjid Al-Muttaqin, ya, tapi di mana-mana saja yang mana kita ada kelapangan masa, ya, untuk belajar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, memberikan kepada kita dengan masa yang begitu banyak agar kita dapat bertemu sekali lagi, ya, di tahun hadapan. Jadi Ustazah mohon maaf
jika sekiranya sepanjang tahun ini kan, yang mana pengajian kita hampir keseluruhannya lah ya, kita bertemu secara online. Saya mohon maaf jika sekiranya ada tersilap bahasa, terkasar perkataan, ya. Kita mohon daripada pihak saya dan juga pihak admin, mungkin kita ni tersilap ketika kita online ni kan, ataupun kita terlambat ketika online buat orang menanti-nanti. Jadi kami daripada pihak saya dan juga pihak admin, pihak Masjid Al-Muttaqin ingin memohon maaf ya jika sekiranya ada kesilapan, kesalahan yang di luar pengetahuan ataupun yang memang kita tak mampulah untuk handle ke apa kan. Apa-apa pun kami sebagai asatiza ya, kami ingin ucapkan terima kasih di atas sokongan daripada semua pihak ya atas kuliah-kuliah yang dilaksanakan, yang dijalankan di Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan satu lagi suasana yang baru, satu lagi suasana yang lebih fresh lah untuk tahun yang akan datang, untuk tahun yang lebih baik. Mudah-mudahan kita doakan. Okey muslimah, itu saja untuk pengajian kita pada tahun ini. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.